Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kelas sirah kita. Saya harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat semuanya, sentiasa jaga kebersihan diri. Baik, kita sambung pada tajuk perkembangan agama Islam di bawah tajuk akhlak. Minggu lepas akhlak. Hari ini kita dia di bawah tajuk akhlak berkeluarga. Okey. Soal 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang mempunyai akhlak yang sangat terpuji terhadap sesiapa sahaja, sama ada ahli keluarga, para sahabat maupun masyarakat umum. Dalam keluarga, Rasulullah berperanan sebagai seorang datuk, bapa dan suami yang sangat penyayang. Rasulullah SAW menunjukkan contoh akhlak yang baik dalam semua aspek seperti membantu isteri melakukan kerja rumah dan bermain dengan cucu-cucu baginda. Rasulullah SAW juga tegas dalam mendidik ahli keluarga baginda tentang agama Islam. Sikap baginda ini harus dicontohi oleh setiap ketua keluarga. Rasulullah dia mempunyai insan yang mempunyai akhlak yang sangat baiklah. Semua terhadap semua orang, ahli keluarga, sahabat dia, masyarakat. Sebab ahli keluarga dia ada keluarga, sahabat-sahabat dia, orang yang terdekat dia, dan masyarakat umum, semua orang. Baik orang Islam, orang bukan Islam, orang Madinah, Mekah, orang mana-mana lah. Kemudian tetamu mai, macam mana dia punya akhlak dia. Kemudian dalam keluarga dia, dia berperanan sebagai seorang datuk, bapa dan suami. Sebab dia ada anak, ada cucu dan ada isteri yang penyayang. Banyak kisah-kisah Rasulullah bersama keluarga dia, bagaimana dia membantu isteri dia, bagaimana dia melayani anak dia dan cucu dia. Kemudian dalam masa yang sama juga Rasulullah tegas mendidik ahli keluarga tentang agama Islam. Tentang agama Islam dia agak sangat tegas. Berkenaan dengan aurat, berkenaan dengan batas pergaulan, berkenaan dengan perbuatan yang salah, sehingga pada satu ketika dia pernah berkata kalaulah Siti Fatimah anak dia yang paling dia sayang tu, Siti Fatimah tu mencuri, dia akan potong tangan. Walaupun anak dia kata. Tu betapa tegasnya Rasulullah dalam agama. Kemudian semua ketua keluarga dalam ni kata haruslah mencontohi akhlak Rasulullah ni dalam penyayang, tegas dan berakhlak yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Shadaqallahul azim, surah Tahrim ayat 6. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu menunjukkan perintah untuk tegas dalam menjaga keluarga, menjaga diri dan keluarga. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sambung muka surat 19 itu, apabila ayat tersebut diturunkan, Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat dia, Sayyidina Umar Al-Khattab tanya, kita telah memelihara diri sendiri daripada api neraka. Bagaimana pula cara untuk memelihara ahli keluarga kita daripada api neraka? Kita dah jaga kita, macam mana kita nak jaga pula ahli keluarga? Kemudian baginda menjawab, kamu laranglah mereka daripada melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan suruhlah mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dia jaga diri kita. Kita dah tinggal benda yang Allah Taala larang dan buat perkara yang Allah Taala suruh, dan juga suruh keluarga kita buat benda yang sama. Tinggal apa yang Allah Taala larang dan buat perkara yang Allah Taala perintahkan. Kemudian Rasulullah SAW insan pemaaf. Cerita dia tentang Rasulullah seorang yang pemaaf. Selain mempunyai akhlak dan kepribadian yang terpuji, Rasulullah SAW juga memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi. Baginda mudah memaafkan walaupun baginda disakiti. Disebabkan sifat pemaaf baginda, banyak musuh Islam tertarik dengan agama Islam dan menyahut seruan dakwah baginda untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang dan pemaaf Rasulullah SAW jelas terpancar ketika baginda dilempar dengan batu dan najis unta oleh penduduk Taif ketika berdakwah di sana, sehingga anggota badan baginda berdarah. Hal tersebut membuatkan malaikat telah datang menemui Rasulullah SAW
dan menawarkan bantuan untuk memusnahkan penduduk Taif di atas kesalahan mereka. Namun baginda menolak tawaran itu dan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Akhlak Rasulullah SAW yang indah dan mulia telah membuatkan agama Islam berkembang luas. Oleh itu kita harus mencontohi akhlak baginda dalam menjalani kehidupan seharian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Ahzab ayat 21. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dalam masa susah dan senang. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, dekat Rasulullah tu ada contoh yang untuk kita ikut. Dalam buat apa saja ada contoh pada Rasulullah untuk kita, panduan kita untuk kita ikut. Nak buat macam mana? Pada Rasulullah tu ada. Kita kena belajar ikutan yang baik-baik pada Rasulullah tu. Pada diri orang Islam tu, ada diri kamu, Allah Ta'ala ada benda-benda yang kamu perlu contohi. Rasulullah tu dia ada buat itu. Situ siapa dia yang akan ikut tu? Orang yang sentiasa mengharap redha Allah saja, dia nak cari ikutan dengan Rasul, dia nak ikut Rasulullah ni sebab apa dia nak ikut? Dia nak cari keredaan Allah. Dia nak cari, kalau dapat redha Allah ni semua mudah lah, mudah-mudahan semua jadi mudah lah. Dan balasan baik hari akhirat. Orang yang nak ikut Rasulullah ni sebab apa? Sebab suka-suka? Tak, sebab dia nak cari keredaan Allah dan nak dapat balasan baik hari akhirat. Kemudian serta dia menyebut dan mengingati Allah masa susah dan senang. Masa susah dan senang tu pun dia akan ikut apa yang Rasulullah buat. Waktu susah macam mana Rasulullah buat. Waktu senang macam mana Rasulullah buat. Waktu susah macam kita ni, waktu susah, waktu wabak ada ni waktu susah ni, apa yang Rasulullah buat. Ada kisah Rasulullah menangani wabak pada ketika pada zaman dia dulu. Ada kisah dia. Kita kena belajar. Kemudian penghayatan kita. Akhlak yang baik dapat menghakis pengaruh negatif. Kalau kita tengok orang yang budak nakal, tiba-tiba dia jadi baik. Dia pergi sekolah, dia jadi baik. Lama orang akan tengok dia, oh dia ni bukan budak jahat dah, dia akan jadi baik. Hakis pengaruh negatif kat kita tu dah baik. Sebab apa? Sebab akhlak yang baik. Kemudian nombor 2, fitrah manusia suka akan perkara yang baik dan bencikan kezaliman. Tu sifat semula jadi. Semua orang tak suka benda yang zalim. Bencikan kezaliman. Orang tak suka orang buat zalim. Orang curi barang kita, orang tiba-tiba ambil barang-barang kita macam tu. Tu zalim lah. Semua orang tak suka. Orang jahat sendiri pun tak suka kalau orang buat macam tu kat dia. Tanyalah dia. Nombor 3, orang yang berakhlak baik akan mendapat redha Allah dan disayangi masyarakat. Tu dah tentulah Allah Ta'ala suka benda yang baik dan semua orang suka yang baik. Tak ada orang yang suka benda yang jahat. Siapa-siapa lah tanya dia, mesti dia suka orang yang baik dan disayangi masyarakat. Sifat pemaaf. Nombor 4, sifat pemaaf dapat melembutkan jiwa dan hati yang keras. Sifat pemaaf, macam Rasulullah, dia maafkan musuh-musuh dia sehingga musuh dia masuk Islam lah. Baik, seterusnya ada latihan pada muka surat 21. Saya harap latihan yang sebelum ni pelajar dapat buat dan hantar pada saya. Sebab semua latihan ni kita akan rekodkan dalam catatan PDPR kita, InsyaAllah. Okey. Latihan yang pertama tu buat. Kemudian yang kedua lengkapkan 2 tu jadual perbandingan di bawah. Buat dan tangkap gambar. Yang nombor 1, latihan nombor 1 ni buat dalam buku tulis. Buat buku tulis, tangkap gambar, hantar pada saya dalam link yang Telegram yang saya bagi tu. Okey. Wallahu alam, sehingga kita bertemu lagi pada tajuk yang seterusnya, iaitu perkembangan agama Islam melalui muamalah pula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.